Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tersambung lagi pada hari ini perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi. Masih berada pada bab yang kedua daripada bahagian kronologi peristiwa. Kita berada pada perkara yang ke-23. Ya'juj Ma'juj dihapuskan. Apabila Dajjal mati dibunuh, muncullah pula cabaran seterusnya kepada umat Islam, iaitu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Mengikut pandangan kita, Ya'juj dan Ma'juj sudah pun keluar sejak dahulu dan berasimilasi dengan masyarakat dunia. Tetapi selepas kematian Dajjal, mereka akan mendedahkan identiti sebenar, lalu mengganas dan memburu Nabi Isa AS dan tentera yang bersamanya. Tetapi Allah membunuh mereka dengan serangan ulat, sehingga meninggalkan bau yang busuk. Sebelum ini telah kita ceritakan bahawa antara cabaran umat di akhir zaman adalah terpaksa berhadapan dengan fitnah Dajjal. Dia membawa segala kerosakan terhadap umat manusia, sehingga yang paling besarnya adalah kerosakan akidah. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan menghasut manusia untuk mengikuti mereka, mengikuti dia. Mendakwa diri sebagai Tuhan, menyuruh orang menyembahnya. Tiada manusia yang mampu untuk menghadapinya. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi. Kemudian Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Selepas berjaya membunuh Dajjal dan pengikut-pengikutnya di kalangan orang-orang Yahudi, maka cabaran seterusnya adalah berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj secara fizikal. Satu hadis yang Nabi sebutkan, kita dah baca dalam bab Tasik Tiberias sebelum ini. Hadis yang panjang, antara petikannya, wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زحمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء ثم يرسل الله مطارا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. Maksudnya Allah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan bertebaran dari segala keturunan. Dalam hadis ni, dia hadis yang panjang. Sebelum disebut Ya'juj Ma'juj, cerita tentang Nabi Isa membunuh Dajjal. Kita baca dalam bab Lut, disebut dah Nabi Isa bunuh dia di bab Lut beberapa kilometer. Jadi inilah yang disebut sebelum tu. Kemudian sambung dengan ni, kemudian Allah putuskan Ya'juj dan Ma'juj pula. Ya'juj Ma'juj mendatangkan kerosakan yang sangat dahsyat. Disebut dalam hadis yang lain, kerosakan yang Ya'juj dan Ma'juj buat ni sehingga mampu untuk kononnya menyerang sampai ke angkasa lepas, sampai ke langit. Dalam satu hadis tu disebut apabila Ya'juj Ma'juj kata, aku nak bunuh Tuhan umat Islam ni. Kata di mana? Ada di langit. Kemudian dia halakan anak panah dia ke langit, lalu jatuh kembali dengan satu bangkai. Begitulah lebih kurang maksud hadis, nak menggambarkan Ya'juj Ma'juj yang begitu ganas pada ketika itu. Tapi macam kita sebutkan sebelum ini, mengikut kajian ulama-ulama, kita cenderung untuk mengatakan pandangan, untuk bersetuju dengan pandangan yang mengatakan tembok Ya'juj Ma'juj ini telah pun pecah dan telah terbentuk sebuah kerajaan lampau. Ya'juj dan Ma'juj ini yang dikenali sebagai Empire Khazar. Empire Khazar ini telah pun berjaya dijatuhkan di zaman Umawi. Kemudian bangsa Khazar ini berpindah, kebanyakannya pergi ke arah barat, lalu berasimilasi dengan orang-orang barat, sehingga mewujudkan komuniti Yahudi di Eropah, European Jews. Dan kita lihat bangsa Yahudi yang memiliki darah daripada keturunan Khazar ini menjadi dalang kepada ideologi moden dari sudut politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, yang membentuk peradaban moden hari ini. Peradaban yang membawa kepada kerosakan. Liberal, kapitalisme, hedonisme, bermacam-macam lagi anutan-anutan moden yang hakikatnya nak bawa manusia ke arah kebaikan,
tetapi hakikatnya semua itu membawa kepada kerosakan. Dan mereka melakukan kerosakan secara halus dulu, sehinggalah Dajjal itu dibunuh, barulah mereka mengganas sebagaimana yang kita fahami daripada hadis. Dan digambarkan dalam hadis ini, kalangan awal mereka melalui tasik Tiberias lalu meminum. Kemudian lalu yang akhirnya lalu berkata, dahulu terdapat air di kawasan ini. Ini juga satu petunjuk bagi menyatakan bahawa kumpulan Ya'juj dan Ma'juj ini telah pun muncul di kalangan kita. Kerana keturunan ini jugalah yang menjadi dalang kepada penubuhan Zionis. Sehingga tertegaknya kerajaan haram Israel di atas tanah Palestin tahun 1948. Ditubuhkan Zionis tahun 1897. Daripada lobi Zionis ini, British memberikan hak untuk mereka masuk bermula tahun 1916, 1917. Kemudian 1948 mereka diberikan pengiktirafan oleh PBB untuk menjadi sebuah kerajaan. Tahun 1948. Maka pada tahun 1948 ni mereka telah menjadikan Tel Aviv sebagai pusat pemerintahan. Dan sumber utama air bersih Tel Aviv ini datangnya daripada Tasik Tiberias. Mereka lah pengguna utama Tasik Tiberias. Namun sejak kebelakangan ini, Tasik Tiberias mengalami kekeringan yang amat dahsyat. Sehingga pakar-pakar hidrologi menyatakan tak boleh dah ambil air di situ. Kerana kalau ambil ni, dia akan menjadi rendah di bawah paras laut. Bila bawah paras laut ni, kemungkinan air masin akan masuk. Bila air masin akan masuk, punah lah. Tak ada air bersih dah lah. Nah, hari ni kalau kita pergi sendiri pun di Tasik Tiberias ini, kita akan melihat fenomena kekeringan yang sangat dahsyat. Jadi ia seolah-olah selari dengan hadis yang Nabi kata ni. Golongan awal mereka minum air di situ. Golongan hak akhir mari nak minum, dia kata dulu ada air sini. Nak menunjukkan golongan inilah yang perhabis air Tasik Tiberias ini. Kalau kita mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini masih lagi belum keluar, maka apa pula yang mereka akan minum nanti sekiranya mereka keluar? Kerana waktu ni nak habis dah. Tapi kalau kita percaya Ya'juj Ma'juj itu adalah sebahagian daripada Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kumpulan Zionis, dan mereka lah yang perhabiskan air di Tasik Tiberias itu melalui Tel Aviv, maka kita fahamlah mereka itu dimaksudkan. Atau Tuhan beri petunjuk, Nabi beri petunjuk antara ciri-ciri mereka Ya'juj dan Ma'juj ini, dia perhabis air Tasik Tiberias. Kan disebut lagi mereka juga mengepung Nabi Isa. Mereka mengepung Nabi Isa AS dan pasukannya, sehingga nilai kepala lembu bagi mereka lebih tinggi daripada 100 dinar. Maknanya dalam keadaan yang amat lapar. Kepungan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj ini menyebabkan berlaku sekatan ekonomi.
sumber makanan tak ada. Bila sumber makanan tak ada, maka piti tak laku. Sebab hakikatnya orang nak guna duit ni untuk perdagangan, untuk beli barang, pertukaran barang. Kalau kita faham asal fungsi duit ni. Dulu tak ada duit. Zaman awal-awal manusia dulu, kita pakai sistem barter. Orang ni ada beras, orang tu ada ayam. Orang nak makan nasi, kena ada lauk. Dan semua orang kena makan nasi. Jadi orang semua nak nasi. Maka bayar nasi dengan ayam. Tukar barang ke barang. Cuma lepas pada tu bila susah. Bukan sama-sama orang jual beras ni nak makan ayam. Ada hari-hari nak makan ikan apa sebab. Jadi tak lakulah ayam. Susah. Kena ada satu alat yang boleh digunakan sama sebagai pertukaran, perantaraan. Maka manusia kajilah menapa. Akhirnya jumpa emas. Bila dijadikan emas sebagai alat pertukaran, maka waktu itulah baru stabil sistem ekonomi, sistem jual beli dan sebagainya. Jadi hakikatnya kita kena ingat, nak guna emas ni adalah untuk beli barang je. Kalau emas ada banyak pun, barang tak ada, tak boleh buat guna benda kau. Maka keadaan yang kita sebutkan tu bila dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, yang disebut wahum min kulli hadabin yansilun, iaitulah mereka bertebaran dari segala keturunan. Dalam hadis yang lain kata mereka ni ramai, bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini ramai sebenarnya, menyebabkan umat Islam yang bersama dengan Nabi Isa begitu betul-betul terkepung. Tak boleh nak dapatkan bekalan makanan di luar, tak ada makanan. Akhirnya komuniti umat Islam ni sanggup bayar berapa pun kepada orang yang ada makanan. Itu akan berlaku sebenarnya di mana-mana tempat yang berkonflik pun. Contoh, orang yang pergi Syria hari ni, perang je, harga makanan ratus-ratus. Harga makanan naik sampai puluh ribu. Duit dah laku. Sebab orang nak makan lagi daripada duit. Benda tak ada, orang nak ramah. Jadi orang sanggup bayar berapa. Itu yang digambarkan. Pala lembu. Biasanya pala lembu ni orang tahu, orang buang. Tapi waktu keadaan yang gawat ni, pala lembu saja pun orang sanggup bayar lebih daripada 100 dinar. 100 dinar ni kalau zaman Nabi tu boleh 10 ekor unta dah. Ini pala lembu, makna nak kabarnya berlaku inflasi yang amat tinggi. Barang tak cukup. Tak boleh nak lawan. Nabi Isa dan pengikutnya memohon doa dari Allah. Ada cara lain, minta daripada Allah. Lalu Allah turunkan bala sehingga mereka mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya turun, tidak ada sehasta pun tanah melainkan dipenuhi bangkai dan bau Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa dan pengikutnya memohon doa dari Allah. Lalu diturunkan hujan yang sangat lebat sehingga membersihkan bumi dari segala kotoran. Dan ada lagi, Allah utuskan, ini terjemahan Abi, Allah utuskan burung yang mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian barulah diturunkan hujan yang membersihkan dari segala kotoran
bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dikatakan pada bumi, tumbuhlah buah-buahanmu dan kembalikan berkatmu. Dalam keadaan demikian, Tuhan utuskan angin lembut mengambil nyawa setiap orang beriman dan Islam. Maka yang tinggal hanyalah manusia-manusia jahat saling bertelagah sesama sendiri. Maka ketika itu berlakulah kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitulah keadaan sehinggalah Ya'juj Ma'juj ini dihapuskan. Lepas Ya'juj Ma'juj dihapuskan, apa yang berlaku? Perkara ke-24, khilafah akhir zaman ditegakkan. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, dunia akan kembali aman. Islam kembali memerintah dengan bermulanya fasa khilafah di atas manhaj nubuwah yang kedua. Macam kita sebut sebelum ni, ada 5 fasa. Jadi fasa-fasa kebangkitan Islam ini akan sampai kepada kemuncaknya selepas daripada kematian Ya'juj dan Ma'juj. Dan lepas pada tu akan tertegaknya fasa khilafah ala minhajid nubuwah yang kedua. Pemerintahan Nabi Isa adalah sangat adil, berteraskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga binatang pun tidak bergaduh sesama mereka. Hakikat ini disebutkan dalam sebuah hadis yang juga kita baca sebelum ini. Yanzilu Isa bin Maryam imaman adila wa hakaman muqsita fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yurji'u as-salam ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره ويراعي الغنم بالذئب فلا يضرها ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagai pemimpin yang adil dan pemerintah yang sama. Ini berlaku selepas kematian Ya'juj Ma'juj, kita cerita tadi lah. Apa yang baginda buat? Baginda akan mematahkan salib. Ini sebagai satu tanda betapa salahnya anutan orang-orang Kristian selama ni yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan Nabi Isa itu bawa ajaran Kristian, itu semua salah. Jadi itu hikmah Allah turunkan Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ini sangat signifikan kepada penganut ajaran Kristian. Yang kita sebut penganut ajaran Kristian ni, penganut ajaran yang paling ramai di atas muka bumi ini mengikut kajian rasmi, data Pew Research Center dan beberapa badan lagi. Jadi bila dia muncul, dia dah yang akan menyatakan hal yang sebenarnya. Percayaan orang Kristian yang menganggap Nabi Isa telah disalib salah. Maka yang betul itu adalah Al-Quran yang sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang Allah serupakan rupanya dengan rupa Nabi Isa. Ini kepercayaan kita. Orang Kristian kata dia disalib. Akhirnya Nabi Isa turun, Nabi Isa nak betul benda ni, dan dia bukan anak Tuhan. Jadi simbolik yang dia buat mematahkan salib, sebagai menolak kepercayaan orang Kristian. Dan orang amal Kristian akan beriman kepada dia. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Ahli-ahli kitab ni yang betul-betul nak cari kebenaran ni akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya. Maknanya beriman betul-betul dengan ajaran yang Nabi Isa bawa. Nabi Isa akan bawa ajaran dengan ajaran syariat Nabi Muhammad
Akidah Islam lah ke? Bawa out rule je. Cuma syariat ni mungkin berbeza zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad. Bila mari zaman ni, dia akan turun nanti, dia tak akan pakai zaman dia. Dia akan pakai zaman kita sekarang ni. Dia akan ikut Al-Quran. Kemudian membunuh babi. Ini juga satu simbolik. Betapa lalai ataupun hanyutnya masyarakat dunia, terutama sekali orang-orang Kristian, ahli-ahli kitab, yang sebenarnya ajaran mereka juga mengharamkan makan khinzir, makan babi. Tapi oleh kerana nafsu manusia, pengikut-pengikut Kristian telah mengubah kandungan Injil, sehingga orang Kristian hari ini berpendapat makan babi itu tak salah. Dan oleh kerana mereka banyak menguasai ekonomi dunia pula, mereka cuba untuk memasukkan unsur-unsur babi ini dalam setiap produk yang mereka usahakan. Allah juga jadikan babi ini semua bahagian anggota tubuh badan dia ni bermanfaat, boleh buat benda daripada ni. Daging dia, lemak dia, kulit dia, bulu dia, darah dia, tulang dia, semua yang mari boleh buat produk. Sama ada produk makanan, produk kosmetik, pakaian. Bila orang Islam tak boleh nak makan babi, tak boleh nak guna pun bahagian babi ni, maka berlaku penipuan. Tak isytihar ini bahagian babi. Berlaku helah, dikelirukan. Ada bahagian-bahagian yang dimasukkan bahagian-bahagian babi, sehingga kalau kita kaji sangat susah sebenarnya nak mengelak daripada unsur-unsur babi ni. Masuklah lah bidang perubatan. Mujurlah kita ada di kalangan orang-orang Islam juga yang pakar, yang mampu untuk mencari alternatif bagi menghasilkan produk-produk yang bebas daripada babi ni. Tapi perlu kepada sokongan politik dan ekonomi yang besar, dan sentiasa berhadapan dengan kapitalis yang cuba untuk merosakkan. Jadi isu babi sebenarnya adalah isu yang sangat besar, dan akan bertambah-tambah masalah dia apabila bawa ke hadapan ni. Tambah pula ni, babi merupakan binatang yang sangat senang untuk membiak. Dia boleh hidup dalam persekitaran yang sangat kotor. Berbeza dengan binatang-binatang lain. Kalau kotor sikit kena nyakit lalu mati. Tapi babi tempat dia dah. Jadi dengan pencemaran berlaku ni, babi boleh hidup. Jadi makin susah untuk mengelak untuk masa-masa akan datang. Jadi datangnya Nabi Isa ini mengejedarkan kembali umat yang mungkin pada ketika itu telah lupa bahawa babi ini diharamkan oleh Allah. Dan walau apa alasan terdesak lagu mana sekalipun untuk guna babi ini, kena faham babi ini tidak baik untuk manusia. Akhirnya dia akan membawa kerosakan. Dan banyak orang kajian, masa katalah mana-mana kajian saintifik hari ini yang kata babi ini tidak akan beri kesan yang buruk kepada kesihatan manusia. Ada. Kadang-kadang tu ada yang kata terpaksa, tak ada cara lain dah, tak ada ni lain dah. Itulah ujian yang Tuhan nak berikan. Sama ada kita sanggup, baiklah tak pakai hak haram daripada pakai hak haram, walaupun kita tak boleh kesenangan macam hari ni. Itu ujian yang Tuhan nak beri kepada orang beriman, kepada umat manusia pada ketika itu. Jadi
Dia akan bunuh babi, kemudian dunia akan kembali aman. Wa yurji'us salma. Pedang akan berganti dengan sabit. Itu maksud dia. Orang nak pakai pedang dah. Biasa pedang ni orang guna buat perang. Jaranglah orang guna pedang ni buat sembelih lembu ke. Orang guna buat ceruk upuk ke, jarang. Pedang ni memang buat perang. Orang buat berhadapan dengan manusia. Jadi maksudnya pedang berganti dengan sabit ni, maknanya orang tak pakai dah senjata untuk berhadapan manusia, tapi senjata-senjata untuk buat urusan kehidupan ni. Sabit sebagai contohnya untuk ceruk, untuk menanam, untuk pertanian. Mana orang tak perang dah, orang mengusahakan tanah pula lepas pada tu. Itulah bentuk keamanan yang berlaku. Manusia akan bebas dari wabak penyakit. Wa tadhhabu humatu kullu dhati humah. Maknanya nama Nabi Isa ni, Nabi Isa sendiri dikenali sebagai Nabi yang memiliki mukjizat perubatan. Zaman dia tu, dia ada kelebihan untuk menyembuhkan orang buta. Dia ada kelebihan nak sembuhkan orang ada penyakit kulit. Dia ada kelebihan nak sembuhkan orang yang bermacam-macam jenis cacat. Hatta ada kelebihan untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda yang sama, mukjizat itu masih lagi diberikan kepada Nabi Isa. Sehingga kan dia berjaya menyelesaikan wabak-wabak penyakit yang melanda umat pada ketika itu. Dan hari ini kita melihat keadaan kesihatan manusia makin teruk. COVID-19 belum lagi berakhir. Mari pula influenza. Mari pula penyakit cacar monyet ke apa nama. Kemudian macam-macam bentuk-bentuk penyakit dan dianggarkan banyak lagi. Mana tak boleh mengelak. Walaupun dicipta vaksin tu, vaksin ni, apa sebagainya, tak boleh nak tu. Hatta yang dulu penyakit cacar benda yang telah diberikan vaksin, pernah diisytiharkan, tidak ada dah sebelum ni, berjaya dah. Ada yang dah discontinue dah vaksin tu sebab telah berjaya dihapuskan. Tutup, keluar balik penyakit yang sama. Jadi banyak penyakit-penyakit ni, walaupun dengan semakin maju bidang perubatan kita, semakin banyak pula Allah uji dengan penyakit. Jadi benda Nabi Isa datang ni membawa mukjizat. Teknologi, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala jauh melampaui ilmu manusia ada hari ini. Itu yang Nabi Isa bawa sehingga dapat menghapuskan segala penyakit-penyakit yang ada. Bumi akan mengeluarkan keberkatan. Maksudnya bumi ini akan kembali subur selepas daripada kemarau yang akan berlaku sebelum itu. Sebelum kemunculan Dajjal. Bumi akan kembali subur dengan berbagai tanaman taman yang memberi kelebihan kepada manusia. Sehingga kanak-kanak boleh bermain dengan ular tanpa memudaratkan. Mana sampai tahap ular boleh jadi baik. Ular tak patut manusia, ular takut manusia. Kambing digebalai oleh serigala tanpa memudaratkannya. Kambing boleh kawan dengan serigala. Patut serigala bahan kambing. Dan singa mengembalai lembu tanpa memudaratkannya. Jadi haiwan-haiwan pemangsa ni pula yang jadi penjaga, berubah sifat binatang ni. Adakah bermaksud singa, serigala ni jadi tak makan daging dah? Bukan. Dia tak berubah sampai tahap tu. Cuma binatang-binatang ini biasanya dia akan jadi ganas. Ada beberapa perkara. Antaranya lapar, yang kedua sakit. Sakit kerana dicederakan oleh manusia.
Bila kita kata zaman pemerintahan Islam yang baik ini, manusia perlu jadi baik, makanan jadi banyak, binatang-binatang perosok macam tikus, macam ni, apa semua ni, jadi gemuk-gemuk, lalu diserang oleh binatang-binatang pemangsa ni, menyebabkan binatang-binatang ni kenyang, ada makanan dah sendiri. Maka bila makanan-makanan dia ni sudah tersedia, dia kenyang, dia tidak dicederakan, dia tidak ada tension. Binatang ni juga dia ada sistem nerve dia sendiri. Walaupun dia tak ada akal, dia ada otak. Maka saintis-saintis kaji dah binatang-binatang ni, kalau dia dah keadaan nervous, dah keadaan debor, apa sebagainya, hak tu dia menyebabkan bawa dia untuk serang manusia. Dan bila keadaan yang berlaku yang kita sebutkan ini menyebabkan mereka ini merasa aman. Sebab tu kita tak pelik, ada manusia yang boleh untuk berkawang dengan singa, berkawang dengan rimau, bahkan jadikan singa yang dia anggap raja rimba tu bekeng, tak boleh lawang, siapa-siapa pun tak boleh lawang dalam binatang-binatang lain, tak boleh nak lawang dalam hutang, boleh dibuat jadi haiwan sirkus. Benda tu boleh berlaku sebenarnya kalau mereka pandang. Dan itu yang berlaku di zaman kegemilangan Islam, khilafah ala minhajun nubuwah nanti. Maka itu gambaran yang disebutkan oleh Nabi hadis riwayat Imam Ahmad berkenaan dengan gambaran keadilan dan keamanan di zaman masa khilafah ke zaman ditegakkan. Maka dalam keadaan tu Nabi Isa pula akhirnya diwafatkan oleh Allah. Dia akan mati juga. Dia tak lah macam apa nama ni, naik langit balik ke. Sebab dia manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi Nabi Isa duduk di langit tu, dia wajib turun balik sebab untuk merasai mati. Maka dia turun, dia mengetah kejap dan dia merasai mati. Kemudian bersama dengan Nabi Isa itu Imamul Mahdi, kita cerita tadi. Sama ada Imam Mahdi akan memerintah dulu, kemudian disambung oleh Nabi Isa. Sebab ada hadis disebut umur Nabi Isa ni sekian-sekian, sampai dia duduk di atas muka bumi 40 lebih tahun. Imam Mahdi pun disebut 7 ataupun 9 tahun. Ada kemungkinan bahawa simbolik Nabi Isa turun memberikan Imam Mahdi menjadi imam sembahyang. Maksud bila jatuhnya Ya'juj dan Ma'juj itu, Imam Mahdi akan menjadi khalifah. Sehinggalah Imam Mahdi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disambung oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehinggalah siapa kepekat umur tempoh masa hak ditetapkan tu, dia pun meninggal. Kemudian diteruskan lagi lah beberapa generasi khilafah Islamiyah itu. Sampailah satu tahap orang Islam dimatikan, perkara yang ke-25. Setelah beberapa lama khilafah mencapai zaman kegemilangan, ia mula mengalami kejatuhan sedikit demi sedikit. Jadi ada mana-mana kerajaan pun, tak ada kerajaan yang kekal. Tak ada kerajaan yang boleh kekal. Kerajaan Islam ke, kerajaan kafir ke, akan berlaku pasang surutnya. Ada mana-mana kerajaan begitu Tuhan jadikan. Dan Tuhan akan buat juga sebab. Jatuh sebab apa, naik sebab apa. Jadi kerajaan yang Islam tertegak ni akhirnya akan berlaku jatuh. Antara prinsip utama dalam jatuh bangun sesebuah ni, apabila manusia mencapai tahap keselesaan, mereka mula lalai. Biasa gitu. Bila lalai, mereka akan mula hilang kekuatan. Bila hilang kekuatan, mereka akan jatuh. Bila dalam keadaan kejatuhan, baru timbul kesedaran. Bila timbul kesedaran, barulah mereka boleh membina kebangkitan. Bila bina kebangkitan, mereka akan menang, dan menang tu akan membawa keselesaan. Lepas tu keselesaan tu akan ulang balik.
jadi lalai balik. Bila lalai akan jadi jatuh. Bila jatuh, sedar. Gitulah diulang-ulang gitu. Disebut dengan satu prinsip yang mudahnya, keadaan yang sukar melahirkan manusia yang kuat. Manusia yang kuat akan membawa kepada keadaan yang senang. Keadaan yang senang melahirkan manusia yang lemah pula. Manusia yang lemah akan membawa kepada keadaan yang susah pula. Suasana yang sukar. Suasana sukar ni akan bawa kepada, ya betul gitu, berulang gitu. Dan ambil sejarah lah mana-mana, sejarah zaman Sayyidina Uthman. Bila manusia hidup dalam keadaan yang sangat mewah, orang Islam ni mulalah jadi lalai. Tak fikir dah tentang tarbiyah, tak fikir dah tentang nak jaga Islam ni. Tapi dok puas hati kat tu, berebut harta. Dok puas hati Sayyidina Uthman dok beri ke dia lah apa sebagainya. Boleh ke orang tu, orang ni je. Mula nak menjatuhkan kerajaan Islam. Baru selesa. Jadi itu keadaan-keadaan yang berlaku. Jadi kejatuhan tu pasti. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tuhan akan pergilirkan kuasa di kalangan manusia-manusia itu. Jadi jatuhnya akan berlaku kejatuhan sedikit demi sedikit. Dalam keadaan tu umat Islam dimatikan seorang demi seorang. Dalam hadis yang kita baca tadilah, dalam keadaan umat Islam mengetahui tu bila jatuh sedikit, mari angin. Dia mari kejatuhan tu dalam bentuk angin lembut yang bertiup dari arah barat, mengambil nyawa setiap orang yang beriman. Orang yang ada iman dalam hati mereka, walaupun sebesar zarah, akan dimatikan. Jadi bila orang beriman makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, orang-orang baik ni makin lama makin tak ada lah. Bila orang lama, orang beriman, orang baik, orang ada kesedaran ni mati belaka, yang tinggal orang-orang jahat lah. Orang-orang jahat, orang-orang yang ada masalah ni lah, yang akan bawa pentadbiran hak tu lah, yang bawa kepada kerosakan dan kehancuran. Jadi orang-orang baik ni mati seorang demi seorang, seorang demi seorang mati, dibawa angin lembut ni. Sehinggalah orang beriman ni, angin ni ambil semua nyawa. Ambil semua nyawa, membawa kepada keadaan yang ke-26, iaitulah dunia kembali huru-hara. Apabila tiada lagi orang beriman, tinggallah manusia-manusia jahat di atas muka bumi. Kejahatan kembali berleluasa, dunia kembali rosak, peperangan, pembunuhan, kejatuhan, bencana alam dan penyakit kembali menular. Bila orang jahat mentadbir bumi balik, ni kejahatan yang tidak ada kebaikan langsung dah lepas pada tu. Sebab orang jahat-jahat belaka dah tinggal, orang beriman mati belaka. Tak ada orang baik langsung dah. Rosak-rosak sungguh. Hari ni kita tengok berlaku kerosakan, tapi dia macam seimbang lagi. Sebab orang beriman macam kita ni, masjid-masjid orang berjuang ramai lagi. Tapi zaman kita cerita lepas pada tu, zaman kita cerita ni, tak ada dah benda tu. Rosak-rosak sungguh. Rakyat pun rosak, kerajaan pun rosak. Hari ni ada lagi. Setengah-setengah tempat kerajaan baik, rakyat rosak. Setengah-setengah tempat rakyat baik, kerajaan rosak. Setengah-setengah tempat rakyat ada hak baik, ada hak rosak. Kerajaan ada hak baik, ada hak rosak. Jadi keadaan-keadaan ni yang membawa kepada kerosakan yang sangat dahsyat. Dan keadaan waktu ni lah juga, pada tempoh ini jugalah akan berlaku 3 gempa bumi dan matahari keluar dari barat. Ada kerosakan yang berlaku. Antara tanda-tanda akhir zaman adalah berlaku gempa bumi. Nabi sebut ada 10 tanda kiamat. Salatu rajafat, salatu khusufin, khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Bencana daripada arah timur, barat dan tanah Arab, gempa bumi. Kemudian matahari keluar dari barat. Ini juga keadaan yang berlaku lepas pada yang akhirnya akan berlaku. Yang orang hari ni tak beriman, yang orang hari ni tanyalah mana-mana saintis pun tidak boleh nak terangkan secara konkret macam mana akan berlaku matahari naik dari barat ni. Sehingga kan ada saintis-saintis yang menolak Islam sebab hadis ni lah.
Sebab benda yang sangat mengarut dia kata. Dari segi dia belajar, dia kaji astronomi, dia tak nampak macam mana matahari boleh menaik dari arah barat. Adalah orang cuba untuk buat beberapa teori, tapi tak boleh nak terima belaka. Teori ada masalah, teori yang sangat lemah belaka. Tapi Tuhan akan tunjukkan satu hari nanti, benda ni akan berlaku. Manusia je tak mampu untuk kaji benda ni. Bila naik tu barulah manusia faham, oh fenomena ni rupanya gini. Rupanya gini hak tuan buat barulah nampak lagu mana fenomena kira-kira tu dari sudut sains tu boleh berlaku. Manusia hak tak faham. Waktu tu barulah dia kata betul sungguh hak Islam bawa. Betul sungguh hak Tuhan kata, waktu tu lah baru dia nak beriman. Tapi dalam hadis tu sebut, siapa yang beriman selepas daripada naik matahari dari arah barat, Tuhan tak terima dah. Tuhan tak terima dah iman mereka yang beriman selepas pada tu. Ini zaman manusia hak orang beriman mati belaka dah. Mungkin berlaku waktu tu. Ataupun waktu mungkin orang beriman ada lagi tak mati belaka lagi, tapi hak nak beriman lepas pada tu tak boleh dah. Jadi antara benda yang juga yang berlaku adalah Kaabah diruntuhkan. Detik paling besar sebelum berlakunya kiamat adalah apabila tiada orang lagi mengerjakan ibadat di Baitullah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Kaabah tidak pernah sunyi dari pengunjung. Sejak zaman Nabi Ibrahim menegakkan Kaabah, Nabi Ibrahim buat seruan, panggil manusia untuk buat ibadat tu. Mari sedikit demi sedikit manusia apa sebagai labbaik Allahumma labbaik tu tidak pernah sunyi. Tak pernah sunyi berlaku. Adalah ketika tu Masjidil Haram ditutup sekejap. Antaranya kerana wabak, antaranya kerana perang. Adalah berlaku. Tapi dalam kita kira secara sekejap, bukan selama-lamanya, bukan permanent. Tapi hak akan berlaku di akhirnya. Nanti kita akan tengok Kaabah tidak akan lagi dimakmurkan. Ini zaman Allah nak kiamat lela dah akan berlaku. Akan tetapi ia akan ditinggalkan setelah tiada lagi orang beriman. Dah orang beriman tak ada dah. Hak ada orang kafir orang tu. Orang hak tak ada kepercayaan tentang agama langsung. Ada kepercayaan langsung terhadap agama. Jadi nak buat benda Kaabah, mereka tak percaya benda tu. Kotak 4 segi dia kata buat benda. Tambah pula dapat maklumat bahawa di bawah Kaabah itu ada material, ada harta yang boleh digunakan. Maka Kaabah akan diruntuhkan oleh lelaki dari Habsyah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW juga, kita dah baca berkenaan dengan benda tu. Dia akan datang untuk meruntuhkan Kaabah. Fa huwa alladhi yastakhriju kanzah. Nabi kata dia yang akan keluarkan khazanah keluar daripada Kaabah. Ada khazanah yang tersimpan dalam Kaabah, bawah Kaabah tu, yang orang tak tahu lagi, tapi mungkin akan datang orang dapat kesan benda tu dan dia sanggup runtuhkan Kaabah sebab nak ambil bawah tu. Dan dia akan runtuhkan. Dan akhirnya setelah semua ni berlakulah benda yang ke-28, iaitulah kiamat, apabila iman sudah lenyap dari muka bumi dan tiada lagi yang percaya bahawa bumi ini bakal hancur. Orang tak ada beriman, orang dah hilang pedoman, orang dah hilang dah kepercayaan bahawa bumi ini boleh hancur atau manusia akan selamat. Maka pada ketika itulah Allah menunjukkan bukti di hadapan mata mereka bahawa apa yang selama ini mereka dustakan benar-benar berlaku. Pada ketika itu taubat tidak lagi diterima. Jadi waktu itulah baru Allah jadikan kiamat betul-betul kehancuran bumi ini. Hak akan tengok, orang saksikan semua orang yang tak percaya pada kiamat berlaku. Hak percaya pada kiamat berlaku ni mati awal dah. Tuhan matikan awal belaka dah. Jadi Tuhan nak tunjuk dalam bentuk keseksaan, dalam keadaan yang sangat menakutkan, keadaan kiamat ni berlaku. Sampai disebut dalam Al-Quran sebut hak mengandung boleh gugur anak dalam keadaan tak sedar. Gugur anak ni sakit, tapi oleh kerana ketakutan yang sangat dahsyat, hak mengandung boleh gugur beranak tak sedar.
Maknanya keadaan tu. Sebab disebut kat dalam tu, bukit-bukit berterbangan umpama kapas-kapas. Bumi digulung-gulung. Bintang-bintang berguguran jatuh. Tak faham macam mana boleh berlaku. Tapi sangat dahsyatlah orang yang ketakutan. Ini keadaan yang menimpa mereka-mereka yang menyaksikan suasana kiamat. Jadi janganlah doa panjang umur sangat. Takut kita panjang umur sampai kiamat. Maknanya bila panjang umur sampai kiamat, kita diklasifikasikan golongan tidak berimang lah. Bab orang berimang ni Tuhan akan tangkap jangka awal belaka. Jadi patutnya kita berdoa bukanlah panjang umur, tapi diberkati umur. Biarlah umur kita dalam keberkatan semua. Umur keberkatan. Kalau Tuhan takdirkan kita ni ada 10 tahun lagi umur, maka bila 10 tahun tu bermanfaat untuk agama dan bangsa, untuk ummah, untuk diri kita sendiri, boleh buat pahala semua. Itulah benda yang kita boleh bincang. InsyaAllah minggu depan takhirlah kesimpulan yang akan kita bacakan daripada ayat ni, dan kita akan habislah berkenaan buku ni, kita masuk buku yang lain pula insya-Allah. Jadi segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di sini, saya minta maaf banyak-banyak pada salah ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.